Yang keduanya, Hajjaj bin Yusuf dikatakan membunuh, melakukan kezaliman dan sangat jahat. Benarkah hal ini? Hajjaj bin Yusuf dalam sejarah ni kan banyak dah lagu tu teruk lah. Orang kafir. Hitler pun berkali tak ada lagu tu mana. Dia gini. Apabila kita nak berhadapan dengan sejarah, kita kena ingat bahawa banyak dalam sejarah tu berlaku penyelewengan dan pemesongan fakta hak sebenar. Jadi kita kena merujuk kepada kitab-kitab yang sahih dalam perkara ni. Dalam hak sahih ada ke tak ada? Kita tengok tak punya hak ngaji hadis. Ada ke? Kalau tak ada, tak payah. Apa lagi? Hak adanya molek. Dalam Bukhari pun hak adanya Hajjaj tu molek. Seorang sahabat Nabi Ibnu Umar tu alim lah, warak. Dia ikut semaya Hajjaj jadi tu imam. Macam mana? Kalau Ibnu Umar tu Syiah, kita katalah dia bertakiyah. Dia bukan jenis tu, dia seperti kita. Tak ada takiyah ni. Sahabat-sahabat dia tak takut. Mati pun dia sanggup kerana Islam. Ni mengelirukan tu, dia ikut semaya di belakang Hajjaj. Kalau lah dia ni orang jahat siapa gitu, seperti yang digambarkan dalam sejarah tu, tentu Ibnu Umar tak buat gitu. Lepas tu bukan seorang sahabat-sahabat ni pula duduk sekali dengan dia. Bukan seorang. Kita kena beringat di sebalik cerita-cerita ni kan, itu jerak tu, perakat tu. Perakat kat mana? Kan semua kita tahu, orang ramai ni tahu, kalau dalam buku-buku sekolah pun dia royak bahawa Quran ni mulanya tak ada baris, tak ada titik. Tak tahulah baca lagu mana je nak. Tak tahulah dah baca lagu mana je. Hak sebenarnya tak betul hak tu. Ada baris, ada titik dah zaman Nabi lagi. Hak ramai-ramai duduk cerita tu tak betul. Itu menyebabkan jadi orang ragu terhadap Quran. Hak sebetul. Nak bincang tu kira semula lah. Hak ni dulu. Nah. Jadi semua kita duduk kata hak berbaris Quran ni Hajjaj. Mana kira dari segi jasa dia besar tu. Tapi tidakkah apabila orang serai balik kita guna hak tu juga, tengok orang jahat setara ni dia yang bertanggungjawab bubuh. Tak ada jaminan, mana tahu takut dia kena alah lain. Kau tu tujuan tu. Ya, dia kata Hajjaj tu jahat gitu. Jadi Quran hak ada dengan kita lah ni dikumpulkan, dibubuh baris gapo oleh orang yang zalim setara tu. Boleh harap kau tu. Tak takut Tuhan gitu mu. Jadi Quran yang ada sekarang ni nampaknya tidak terjamin lah. Setara zalim lagu tu dia boleh buat tu. Orang kalau tak takut ke Tuhan boleh bunuh orang. Quran apa dia takutnya apa? Sebetulnya kalau dia nak ubah Quran pun situ pergi tu bahaya. Dengan sebab itulah ulama-ulama kita kemudian ni bahas pula, kaji pula, didapati tidak begitu. Tidak begitu. Bahkan ada satu tesis PhD dibuat oleh seorang ulama kita lah. Nama dia Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Muftara alaih. Itu tajuk dia. Hajjaj bin Yusuf yang difitnah, yang terfitnah. Tabah. Dia faham belaka dari segi sanad, dari segi apa? Tidak terbukti begitu. Jadi kesimpulannya kita kena merujuk pada Quran dan Sunnah tu kan. Tengok ni hak sahih. Sejarah tu dia. Kalau bercanggah dengan ni tak boleh. Quran hadis kalau bercanggah dengan Quran tak boleh lagi. Dia ada disiplin kita, cara nak menerima ni. Sejarah kalau bercanggah dengan hadis tak boleh. Hadis kalau bercanggah dengan Quran tak boleh. Hadis Quran utama. Tapi kalau Quran tu sendiri diragui sebab dia dikumpulkan oleh Hajjaj, lagu mana ceritanya? Situ bahaya tu. Dia nak pergi situ, dia tak rayak dulu, dia tak rayak. Siapa dekat rakak dia pegang gitu. Habis. Supaya cerita Khadir tu lah, Khadir tu kan. Kata Nabi Khadir tak mati, jumpa sama dengan orang tu orang ni di laut pun, jumpa pada pasir pun, jumpa mana-mana sesat tu dah. Boleh pergi belakang dia. Mari Malaysia boleh. Dah. Amerika orang jumpa dah. Tapi dia boleh pergi tu. Masa Nabi dulu dia tak boleh pergi. Semaya sekali kau dengan Nabi. Apa? Tu kita nak tanyanya.
Tidak besar ke dia pahala perang dengan Nabi. Dia tak ada halangan nak pergi. Pergi terbaik lagi. Tak. Apa dia tak pergi perang sekali? Tak ada dalam senarai tu nama dia. Kalau ada lah. Ada senarai ahli Badar. Nabi kata, ya Allah, kalau mati hak ni tak ada dalam orang sembah kepada. Apa makna? Ada lagi Khadir tu. Dia kena kata gitu. Apa makna? Ini menunjukkan Khadir tu mati dak. Imam Bukhari kata gitu. Imam Bukhari kata gitu. Mati dak. Zaman Nabi Musa lagi. Apa siapa ke nama Nabi kita? Siapa koloni adanya? Itu cerita Syiah buat. Tu kena faham. Hajjaj ni pun dia benci ni pasal Hajjaj ni tekan pokok dia. Siapa hapus pokok dia? Tu ceritanya. Pokok Khawarij hapus. Hak sebelum patut tak boleh hapus. Dia ni kuatnya. Sampai dia tu lah siapa Islam ni ke Pakistan ke apa, sampai dia tu jasa dia je. Sampai ke situ. Jadi orang nak suruh orang tak terima dia ni kata lagu tu. Kita kena berhati-hati benda-benda lagu ni. Macam Khadir tadi, dia kemudiannya dia mari raya Imam 12 tak mati lagi. Imam 12 raih 1000 tahun lebih dah, tapi dia tak mati. Lepas tu kita tak jumpa dengan dia, dia pun tak mari pula. Dia cadar. Bank soalan dia, dalam bank soalan dia tu sudah ada dah. Dia pun tak mari. Apa peliknya Pak Khadir tu lama lagi tak mati, boleh. Berapa Imam Mahdi dapat ke 1000 tahun lebih tak mati? Tak boleh pula. Kamu duduk miskin. Ya, kamu duduk terima Khadir tu berapa lama tu? Boleh hidup tu. Lepas tu tak jumpa dengan orang. Siapa juga Imam Mahdi tak jumpa dengan orang. Dia tak sejuk pun. Dia tak setonjol diri dia. Tak tahu jenis mana jenis. Pasal tak nampak dia tau. Pasal mana? Kalau orang nampak, orang boleh nampak. Dia nusuk dalam gua ke, dalam alik dinding kan mungkin tak nampak tu. Tapi kalau jumpa nampak. Ni dua orang ni ada depan kita pun tak nampak orang. Tak? Imam Mahdi dengan Khadir. Fikir. Tak? Hak dia buat ni perakap belakang. Dia pasal dah, cadar. Apabila sampai satu masa dia elok kita pergi ramai-ramai pergi kot tu. Kita pun kena. Tu kena ingat banyak benda-benda lagu ni dalam sejarah umat Islam. Pupuk dia ni capur tangan kerja pupuk dia ni. Orang molek-molek Hajjaj itu jadi huduh. Begitu banyak jasa jadi jahat teruk. Muawiyahnya sama. Khadir hak tak ada dek tu panjang. Dia tak boleh masuk kau ni. Dia masuk kau tasawuf. Orang tasawuf terima. Boleh katakan hampir tak ada orang tasawuf tak terima Khadir ni. Apa dia tak ada. Tak, dia terima ada. Khadir ni ada. Sampai ke akhir zaman. Sampai ke zaman Imam Mahdi. Sekali dengan Raja panjang benar umur dia. Tapi dalam kitab-kitab dia sebut sahabat Nabi ni panjang umur berapa-berapa. Tak ada sebut. Apa dia tak boleh jadi sahabat Nabi? Bapa. Itu muskil, padahal dia boleh pergi. Berat lebih. Semaya je mau sekali dengan Nabi bukan main. Pahala. Apa dia tak pergi? Pokok dia kata dia pergi. Itu orang tak nampak je. Dia pergi. Apa Nabi tak raya? Dalih ni semua ni kita itulah bendanya. Kita kena tengok dalam Quran ada kau cerita Khadir tu hidup lagi. Ada? Tak ada. Dalam hadis tak ada juga. Lepas tu apa nak pegang kursi? Itulah akibat kita ni ikut terima telai belakang, ikut orang bui. Kalau kita belajar secara berdisiplin betul, secara sistematik, tak boleh terima mudah-mudah. Bila kita tak terima benda tu, selamatlah kita. Selamat. Kalau tidak, dia bui habis kita. Itulah lebih kurang hal tu lah juga ni. Yang Hajjaj tu kan, kalau ada orang kata yang Ibn Umar solat belakang Hajjaj itu sebab sebagai dalil yang kita boleh solat belakang pemimpin yang zalim. Sebab dia terima Hajjaj itu zalim. Dia kata begitulah. Masalahnya betul ke dia zalim dulu? Hak kata dia zalim itu di mana? Kalau dalam kitab sejarah tak boleh pakai. Siapa dia yang meriwayatkan sejarah tu? Muhammad bin As-Sa'ib Al-Kalbi dan anak dia Hisham bin Muhammad Al-Kalbi, pendusta besar. Semua ulama kata pendusta besar. Jadi kita nak pakai kau lagu tu. Itu persoalan. Jadi kalau hak ni apa tak ada dalam Bukhari lagu?
Kalau cerita tu betul ada. Ya. Kita kata sebab dia tu orang baik lah. Ibnu Umar buat begitu. Orang-orang yang dijadikan imam pada masa tu, di zaman tu adalah orang yang terbaik di kalangan mereka. Terutamanya kalau dia kurang sikit pun dari segi lain, dia pemimpin. Kerana dia pemimpin, dan kepimpinan dia tu diterima lah. Jadi beginilah supaya Syiah kata, kita kata Sayyidina Hasan tu bai'ah kepada Muawiyah dan serah kuasa kepada Muawiyah, menunjukkan Muawiyah tu bagus. Menunjukkan Muawiyah bagus lah, kita kata. Dia kata tak. Dia bagi kot lah. Sebab inilah dia tak setuju Hajjaj tu bagus. Buktinya Ibnu Umar semaya di belakang dia, sahabat lain semaya di belakang dia. Dia kata nak menunjukkan harus. Jadi ni Syiah ni, dia nak katakan dah Muawiyah tu kafir, Muawiyah tu jahat. Macam mana Hasan ni, imam yang kedua, Imam Maksum ni boleh berbaiat kepada dia, serah kuasa kepada dia? Dia takut ke dia? Kalau kita kata sebab dia tahu Muawiyah boleh melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baik, itu munasabahnya kita kata. Dia kata tak. Dia akan kata sekadar nak mengatakan boleh. Patut ke kita kata gitu? Sekadar nak mengatakan orang soleh ni boleh jadi pemimpin, patut? Jadi lagu tu. Jadi gitulah. Patut ke? Dia akan kata dak itu taqiyah. Taqiyah nak buat apa taqiyahnya? Siapa kuasa tu boleh kepada orang kafir? Tak boleh bertaqiyah siapa begitu. Mengancam agama, merosakkan agama. Kalau kita kata sekadar nak menyatakan boleh pemimpin hak jahat tu jadi pemimpin, begitukah patutnya orang yang cerdik ni buat kerja? Tak nak siapa. Wallahu a'lam.